Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Alamak, saya lupa rekod. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Sekejap. Okey. Okey, alright. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana berada di channel saya, YouTube, Facebook, TikTok dan juga di Twitter. Terima kasih kerana terus share, terus like. Maaf saya lewat sikit malam ini. Seperti biasa ada urusan lain yang kita kena dahulukan. So alhamdulillah kita pun dah selesaikan tugas tersebut. Jadi kita buat live malam ni. Dan insya-Allah kita akan melihat beberapa topik menarik, beberapa cerita yang saya nak bawa pada malam ini. PAS kantoi tak bayar hutang 7 tahun. So apa nasihat saya kepada orang yang pencetak tu kan? Apa yang dia boleh buat? Bermewah-mewah menurut beliau tapi tak bayar hutang. 2 juta untuk Najib, 2 juta rasuah untuk Lim Guan Eng. Apa cerita dia? Pembangkang putar belit isu 3R dan Zionis di Parlimen. Dakwaan kristianisasi antara sebab Yedin didakwa. Baik, kita akan lihat malam ini insya-Allah. Mungkin tak panjang pendek pun kita share apa berita terkini yang ada. Baik. Sebelum itu, satu artikel menarik berkenaan dengan PAS yang saya baca tadi. Saya mungkin nak share sikit tulisan seseorang di Malaysia kini. Pulasan biadab di mata, mereput di hati, oleh Al-Abror Muhammad Yusof. Ni antara Al-Abror Muhammad Yusof, penulis di Malaysia kini ni. Beberapa tahun lalu atau lebih khusus selepas PRU14 selesai, Jomo KS secara santai meramalkan bahawa politik PAS akan kembali kepada era 80-an. Dia membuat andaian itu dengan melihat kepada sifir politik PAS menjelang PRU berkenaan serta pendekatan mereka yang mereka ambil. Sudah tentu perbezaan sikap PAS tersebut bukan sahaja disedari oleh Jomo, bahkan turut dilihat oleh ramai orang. Bermula dengan pergerakan politik yang terkepung oleh lingkungan Melayu Islam, PAS kemudian meneroka medan baru pada dekad 2000, awal 2000, antara lain dengan slogan PAS for All. Bagaimanapun, langkah panjang PAS kemudian dianggap semakin terantai dengan perubahan sikap mereka yang mahu menjuarai isu kemaluan Melayu bersekali dengan perjuangan Islam. Kini telahan Jomo itu semakin jelas. Sudah tentu PAS tidak akan mahu mengakuinya atau sekurang-kurangnya mengiyakan secara terbuka. Sebahagian besar orang PAS tentu menganggap pencaturan mereka adalah semata-mata benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar belaka. Kerana itu jugalah orang ramai tidak perlu berasa aneh apabila persekitaran parti itu kini dipenuhi dengan sikap bermusuh yang luar biasa melampaunya. Lihat saja bagaimana ada sesetengah pihak bersikap bagi menghadapi berita keuzuran Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang dilaporkan ada masalah jantung. Ada yang menulis, dah mampus ke belum iblis ni? Tulis seseorang yang menyambut berita tersebut beberapa hari lalu di media sosial. Semakan umum menunjukkan individu terbabit merupakan seorang muslimah. Raja Formula sakit jantung sekarang, tak payah doakan beliau. Tulis seorang yang lain pada tempat lain. Semakan menunjukkan dia seorang lelaki yang menerima 2 kalimah syahadah sebagai pegangan. Sudah tentu itu bukanlah kejadian yang terpencil. Ia juga sudah tentu bukan terhad kepada seorang 2 individu terbabit saja. Jika mahu dan sedikit rajin, semaklah hantaran-hantaran atau komen-komen yang bersepah di media sosial. Akan dapat ditemui dengan mudah bukti mengenai busuknya hati, tengkiknya jiwa dan jahatnya sikap sesetengah orang di negara ini, dan lebih malang ia didokong oleh hanya perbezaan politik. Pada masa sama, orang politik yang dipuja dan dikagumi itu nampaknya tidak ada masa walau sesaat pun untuk cakna, apalagi menasihatkan pengikut mereka agar berhemah semasa berkata-kata. Perseteruan kerana berbeza pandangan boleh saja berlaku pada bila-bila masa. Namun, semua itu ada batasnya. Berdepan dengan ujian hidup atau menghadapi kematian sepatutnya membuat seseorang yang waras menekan brek pemusuhan lalu menjadi manusia yang benar. Sudah adakah teguran dan nasihat diberikan? Lebih malang lagi apabila antara komen tersebut dibuat sebagai reaksi kepada hantaran pihak pimpinan politik yang lebih malang tidak menunjukkan sebarang rasa kesal pun. Adakah mereka sebenarnya rasa bahagia dan terhibur dengan kata-kata tersebut? Sudah tentu jika perlu nanti orang politik akan mendakwa akaun media sosial mereka digodam, maka akan selamatlah mereka untuk sementara waktu. Dengan pendirian politik tertentu pula, dengan mudah mereka akan disucikan oleh pimpinan atasan. Sebenarnya perseteruan dan sikap melampau sebegitu tidaklah begitu sahaja, sebaliknya diundang oleh sesetengah orang sejak tahun lalu.
Agamawan yang tidak rasa bersalah malah bangga mencarut dan memaki orang mengajar di masjid misalnya. Ia kemudian disambut pula oleh keceluparan orang politik di pentas-pentas ceramah. Kedua-dua golongan terbabit berkelakuan begitu demi memaku minat dan sokongan orang ramai sahaja. Lantaklah apapun reaksi orang lain kerana di sana sini ada saja dalil untuk mensakralkan perbuatan tersebut. Kecuali dibezakan oleh suasana pengaruh media sosial, tidakkah persatuan melampau sekarang ini sedikit banyak menggambarkan langkah politik era 80-an yang penuh dengan ketegangan dan permusuhan, dan era 80-an itu bukanlah satu tempoh masa yang biasa-biasa. Pada ketika itulah terbitnya fatwa yang dilafazkan di Branggol Paradong Terengganu, dan jangan sekali-kali dilupakan juga bahawa kesan daripada fatwa itu bukan saja keharmonian tergugat, malah banyak darah yang ditumpahkan. Tuan-tuan, saya tertarik dengan tulisan ini dan apa yang ditulis berkenaan dengan sikap dan apa orang kata dan natijah kepada apa yang telah terjadi kepada parti PAS. Okey, parti yang mendakwa membawa Islam, yang katanya yang paling benar, yang katanya membawa ajaran Islam, yang katanya melalui tarbiyah. Now, tarbiyah tu loosely translate kepada perkataan dalam bahasa Melayu kita sebagai pendidikan ataupun kita mendidik dia. Tetapi tarbiyah dia kepada pendidikan tu terlalu simplistik. Sebenarnya perkataan tarbiyah itu sangat dalam. Tarbiyah itu kata akarnya, root word daripada perkataan Rab. Maksudnya, pendidikan itu mestilah pendidikan yang berlandaskan dan berteraskan kepada ajaran Rab. Rab tu apa? Tuhan. Jadi kalau tarbiyah itu, kita selalu kata macam ni. Kita nak tahu pokok, kita tengok buah dia. Kita nak tahu pokok, kita tengok buah dia. Kalau buah dia buah mangga, itu pokok mangga. Kalau buahnya buah durian, itu pokok durian. Kalau buahnya adalah buah ciku, itu pokok ciku. Kita nak tahu pokok, kita tengok buahnya. Kan? Dan Allah sebut dalam Al-Quran kan berkenaan dengan pokok yang menjulang tinggi kerana dia menegakkan kalimah berbanding dengan yang melata. Ramai yang mendakwa dia membawa ajaran Islam. Tapi kita nak tengok perbuatan mereka, kita nak tengok diri mereka, kita tengok kepada buahnya. Kita tengok kepada komen-komen ni tuan-tuan. Kita tengok kepada komen-komen mereka. Itu buahnya. Kita tengok bagaimana mereka mengeluarkan perkataan. Itu buahnya. Itu adalah hasil kepada tarbiyah, pendidikan yang dihasilkan oleh pemimpin mereka. Bagaimana pemimpin mereka, di situlah anak buahnya. Anda tuan-tuan tengok komen. Tuan-tuan tengok komen. Di situlah buahnya. Tuan-tuan, Haji Hadi masuk hospital. Haji Hadi dikejarkan di hospital. Ada tak kita kata benda yang buruk kepada dia? Dia kata kita ni sekular. Dia kata kita ni liberal. Dia kata kita ni tak cukup nak pergi masjid, tuan-tuan. Tak cukup nak ibadah kita. Dia kata kita macam-macam. Tapi ada tak kita kata benda yang dia cakap kepada pemimpin kita? Kita tak nak marah dia, itu bukan kata hak, tapi itu adalah perbuatan dia yang akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Allah akan balas mereka. Tak apa. Tetapi saya nak kata, nak tengok kepada pokoknya, tengoklah hasilnya. Tengok buahnya. Tengok pada buahnya, tengok pada hasilnya. Tengok pada perbuatan mereka. So-called tarbiyah itu hanyalah perkataan yang mereka gunakan, tetapi hasil yang dihasilkan perkataan itu, daripada tarbiyah itu, daripada pendidikan itu, tidak menghasilkan yang sepatutnya. Kenapa? Sebab ujungnya, dia berbalik kepada pemimpin mereka. Kita tengok cara pemimpin mereka berceramah. Cara pemimpin mereka berucap. Baru-baru ini kita tengok Sanusi sendiri berucap, tuan-tuan. Maki hamun satu hal lah. Itu satu hal. Fitnah itu satu hal. Kemudian bila disaman, dia kata apa? Oh, sebab dia kata ke aku kata kat dia balik. Saya tak pernah kata Vincent Tan itu korup. Itu jawapan dia. Tapi dia yang dakwa. Kata bahawa Vincent Tan dapat tanah 600 ekar. Kemudian dah 100 juta dan sebagainya. Amir itu Vincent Tan ini. Dia cakap macam tu. Tapi bila didakwa, bila disaman, dia kata saya tak pernah kata. Saya tak pernah cakap. Bila disaman, oh saya minta maaf. Oh bila disaman, oh itu sebenarnya alaman sosial media sosial saya telah digodam. Tak, tuan-tuan. Sebab apa dia jadi macam tu? Kita kena faham, tahun 80-an dahulu,
PAS ni bermula daripada pendidikan, daripada politik apa. Itu kita kena faham dan saya dah sebut berkali-kali. PAS bermula daripada pendidikan Syiah. Bukan dia Syiah, bukan. Kita kena faham itu. Dia bukan berfahaman Syiah. Ada orang PAS itu Syiah, saya tahu. Tetapi bukanlah semuanya Syiah. Cuma mereka menggarap pemikiran, mereka menggarap perjuangan, mereka menggarap ideologi itu daripada apa orang kata, daripada ideologi dan juga pegangan Syiah. Dan 80-an kita menyaksikan bagaimana revolusi Iran itu sendiri, Syiah itu sendiri bangkit dengan dengan kepimpinan ulama. Wilayatul Fiqh, kepimpinan ulama dia. Wilayatul Fiqh adalah slogan Syiah. Kepimpinan ulama translasi kepada translate atau terjemahan daripada Wilayatul Fiqh itu, daripada yang dibawakan oleh Syiah. Ini yang PAS terkesima dengan perjuangan itu dan mereka nak bawa perjuangan tersebut. Tuan-tuan, benda itu akhirnya akan mewujudkan satu masyarakat yang ada dikotomi. Seolah-olah dia melihat ada kafir dan ada Islam, itu saja. Dan sesiapa yang bersekongkol dengan kafir itu, maka dia adalah kafir dan wajib dia tentang. Inilah pemikiran yang dibawa oleh golongan-golongan ini. Dan jangan terkejut sekarang ini kita dengar di kalangan pimpinan-pimpinan muda, ustaz-ustaz PAS mengatakan perlembagaan Malaysia itu adalah perlembagaan kafir. Maka hendaklah kita meruntuhkan perlembagaan tersebut untuk kita bina perlembagaan baru. Ini bukan pemikiran yang baru, bukan pemikiran original daripada PAS. Ini adalah pemikiran lama. Yang dibawa, lama tu bukannya tahun 1000 tahun lepas, tak. Lebih kurang bila runtuhnya Khalifah Islamiah, maka ada golongan-golongan sebegini yang melihat selain daripada sokol Islam itu, sokol Khalifah itu adalah kafir. Satu pemikiran yang dangkal sebenarnya. Sedangkan benda ini kalau kita nak wacanakan, dia lebih besar dan lebih luas daripada simplistic mind sebegitu. Dunia berubah. Dan hukum Islam itu sendiri sebenarnya kita akan dapati bahawa betapa indahnya Islam itu bukan Islam yang sebenar. Menarik kalau saya nak buat satu seminar, bukanlah saya lah, tapi yalah, kita tunggu Ustaz Wan Ji keluar nanti. Saya ingat saya nak bawa dia membentangkan tentang perkara ini, pemikiran-pemikiran PAS. Bagaimana PAS itu sendiri telah kembali ke pemikiran tersebut. Dan dia tak hilang, tuan-tuan. Dia tak lari. Kenapa tak lari saya kata? Baru-baru ini perkataan DAP kafir itu keluar kembali. Kemudian ditarik balik oleh wakil PAS mengatakan, saya tak kata semua. Saya kata yang mana kafir itu kafir lah, dia kata. Yang mana bukan Islam itu kafir lah, dia kata. Tuan-tuan, perkataan kafir itu sendiri, bukan semua orang bukan Islam itu kafir. Kontroversi tak perkataan tu? Kafir itu maksudnya menolak. Sebelum dia menolak, dia kena tahu dulu. Bagaimana kita katakan dia menolak kalau dia sendiri pun tak faham dan terkeliru dengan apa yang kita bawa? Kan, kafir itu apa maksudnya? Kafir itu dia menolak. Maksudnya sebelum dia menolak, dia kena faham. Dia datangkan hujah kepada dia dan dia yakin dengan hujah tersebut dan dia menolak. Maka itu baru kita panggil kafir. Okey, ini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi saya tak nak bincang yang bab tu. Tetapi bila disebut DAP itu kafir, dia lupa ke bahawa dalam DAP itu ada orang Islam? Speaker kata, henti label individu lain kafir, Zionis. Speaker beritahu ahli parlimen. Speaker Dewan Rakyat Abu Johari meminta ahli parlimen blok kerajaan pembangkang tidak lagi menggelar individu lain kafir, Zionis atau mana-mana gelaran ketika berbahas. Beliau mengeluarkan kesahan itu sebelum persidangan bermula pagi ini. Berkata, ia mengelakkan timbul sensitiviti, mengguris hati dan menjejaskan keharmonian kaum. Padamkanlah isu panas tersebut yang berlaku pada minggu lalu. Biarlah perbahasan ahli yang berhormat berlandaskan isu membela rakyat di luar sana. Now, ada juga ahli parlimen PAS, PN yang bangang. Jadi bermaksud speaker sekarang ni tak nak sebut Zionis lah. Allah. Kenapalah pemimpin PAS ni dan PN ni bangang-bangang tu?
Yang speaker kata, jangan gelar ahli parlimen lain tu Zionis. Jangan gelar ahli parlimen lain tu kafir. Jangan gelar, jangan ada gelaran-gelaran itu. Tak payah. Fokus kepada isu yang kita nak bincangkan. Fokus kepada isu nak dibincangkan. Apa polisi, fokus pada itu. Itu tugas ahli parlimen. Bukan tugas ahli parlimen nak melabel di antara satu sama lain. Bukan tugas ahli parlimen yang itu. Tetapi ada yang kata, oh jadi maksudnya kita tak boleh sebut perkataan Zionis salah dalam parlimen ni. Ada bodohnya. Stupid never finish. Ni geng stupid never finish, tuan-tuan. Saya nak komen panjang-panjang pun tak guna. Kan? Panjang-panjang pun tak guna. Tapi inilah antara kesan sebenarnya. Kesan yang menjadi tunjang kepada perpecahan umat Islam. Ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Ada yang kata umat Islam kita berpecah kerana kita berbeza politik. Kerana politik kita berpecah. In a way saya setuju, bukan kerana politik tetapi kerana kita menyempitkan makna politik itu. Dia macam ni, tuan-tuan. Umat Islam, dia kata kita kena bersatu di bawah satu kepimpinan. Dia tak boleh. Manusia ni tidak akan bersepakat dalam semua perkara. Manusia tidak akan bersepakat dalam semua perkara. Akan ada setengah perkara yang tuan-tuan sepakat, akan ada setengah perkara tuan-tuan tak sepakat. Kita ni akan ada perbezaan pendapat. Yang betul adalah bagaimana kita kena matang dalam berbeza pendapat. Itu yang betul. Yang salah, dua benda yang salah. Mengatakan tidak boleh berbeza pendapat, itu pun salah. Kedua, berbeza pendapat sehingga kita kafir mengkafir, bunuh membunuh, tolak menolak, apa orang kata, pulau memulau, yang itu pun salah. Dua ekstrim ni adalah satu pandangan yang salah. Berbeza pendapat sepatutnya benda yang boleh jadi sesuatu yang meningkatkan kita sebagai manusia. Sebab itu kita ada civilization, tamadun yang hebat. Kerana kita berbeza pendapat. Yang betul adalah bagaimana kita manage perbezaan pendapat. Hasan Al-Banna sebut, bersepakat dalam perkara yang disepakati. Bekerjasama dalam perkara yang disepakati dan forgive. Bermaaf-maafan ataupun berlapang dada dalam perkara yang kita berbeza pendapat. Yang mana kita beza pendapat, kita kata, okeylah bab ni agree to disagree lah. Tapi bab ni kita setuju. Apa kita kerjasama? Apa kita gerakkan benda ni? Contoh sekarang di dalam parlimen. Kita semua setuju, kita kena betulkan balik ekonomi. Kerjasama dalam bab tu. Okey, dalam bab bagaimana nak membetulkan ekonomi. PAS mungkin ada cara dia, Bersatu mungkin ada cara dia, Muda mungkin ada cara dia. Tak ada masalah. Berbezalah pendapat bagaimana. Sebab mungkin juga pendapat daripada pihak lawan itu mungkin yang terbaik. Mungkin lebih baik daripada pendapat kita. Tak ada masalah. Isunya, kerana perbezaan pendapat tersebut, oh tak boleh ni. Kau melawan Tok Guru ni. Oh kau melawan ulama ni. Kafir ni melawan ulama ni. Ni kurang ajar ni melawan ulama, melawan Tok Guru ni. Dia bawa hujah tu, tuan-tuan. Dia bukan bawa hujah, oh kita berbeza pendapat kerana 1, 2, 3. Pendapat awak salah kerana sepatutnya macam ni. Pendapat awak kata macam ni, saya sepatutnya macam ni. Kita bawa hujah yang lain. Bukan hujah yang itu dibawa. Sebaliknya digunakan, dipanggil kalau dalam fallacies, apa orang kata, fallacy of authority. Oh kau tak boleh cakap macam tu sebab dia ulama, dia ustaz, dia lebih tahu. Takkanlah dia tak tahu. Dia tahu bidang dia lah. Bidang, kalau dia belajar usul fiqh, dia tahulah bidang usul fiqh. Itu pun kita boleh pertikaikan kalau kita ada ilmu. Tapi kalau dia bercakap bidang lain, dia bercakap tentang polisi, dia bercakap tentang ekonomi, dia bercakap tentang perkara-perkara yang bukan bidang dia, kita boleh pertikaikan, kita boleh persoal. Even kalau dia cakap bidang dia pun, kita boleh bahaskan. Kalau kita ada ilmu kepada perkara tersebut. Benda macam ni yang sebenarnya yang kita salah faham. Dan saya suka dengan penonton-penonton saya ni sebab majoriti penonton saya ni adalah penonton yang bijak. Itu saya suka. So cara saya lebih suka kalau saya bawa satu perkara, tonton tak perlu setuju 100% dengan saya. Tetapi tonton boleh berfikir. Yang itu saya nak. Sebab tu saya tengok penonton-penonton saya majoritinya adalah mereka yang rajin berfikir dan bijak-bijak. Tontonlah tu. Ada lawan-lawan kat sini, itu normal. Baik, kita bawa kes seterusnya. 2 juta untuk Najib, 2 juta untuk Guan Eng, kata Zarul. Pengarah eksekutif
Eksekutif Kanan Konsortium Zenith Construction Sdn Bhd, Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli memberi keterangan bahawa dia memberikan wang tunai 2 juta kepada bekas Perdana Menteri dan cek 2 juta kepada bekas Ketua Pulau Pinang Lim Guan Eng. Zarul membuat dakwaan tersebut semasa pemeriksaan balas oleh Gobind Singh Dio, Peguam Bela Utama Lim Guan Eng semasa perbicaraan rasuah hari ini yang dikaitkan dengan projek terowong dasar laut Pulau Pinang yang bernilai 6.3 bilion. Saksi pendakwaan ke-23 itu mendakwa pada Ogos 2017, dia mengeluarkan wang tunai 2 juta dari peti besinya untuk diberikan kepada Najib dan cek 2 juta untuk Lim. Okey, 2 juta untuk Najib dan 2 juta untuk Lim. Gobind tanya, jadi 2 juta untuk Lim dan 2 juta untuk Najib? Zarul kata, betul. Saksi itu mendakwa dia membawa 4 juta ke Hotel Istin Petaling Jaya pada Ogos 2017. Gobind kemudian menuduh Zarul berbohong kerana sebelum ini memberi keterangan bahawa 2 juta itu adalah ahli perniagaan Gi Ganaraja. Zarul bagi-bagi bertegas dan mengulangi bahawa dia sebelum ini telah membuat pembetulan kepada SPRM bahawa wang tunai 2 juta itu adalah untuk Gunaraja dan berasingan daripada cek 2 juta lain untuk Lim. Baik. So kita baca separuh ni tuan-tuan. Kita tak tengok full dia punya trial ni. Now 2 juta untuk Lim Guan Eng dan 2 juta untuk Najib itu, dia bukan bagi personally kepada Najib dan bukan bagi personally kepada Lim Guan Eng. Okay. Dan bagi saya menarik sebab dia bagi Lim Guan Eng itu dalam bentuk cek. Menariknya, kalau cek itu ditunaikan, akan ada money trail. So, itu terpulang kepada pendakwa raya untuk membuktikan bahawa money trail itu ada. Now, kalau kita tengok, kalau tak silap statement dia atau statement yang orang lain sebelum ini, mengatakan bahawa wang tersebut, even dengan Najib pun, dia tak bagi direct kepada Najib. Dia kata, nak untuk diserahkan kepada Najib dan untuk diserahkan kepada Lim Guan Eng. I think dia ada orang tengah yang digunakan. Dia katakan, dalam tempoh jumlah tersebut. Cuma persoalan yang menarik sebab tak habis tadi kan. Selalu saya jadi lawyer, saya tanyalah. Mungkin dah ada dah. Tapi dia tak habis dibahas kat situ. Adakah cek itu ditunaikan? Itu yang pertama. Adakah terdapat money trail terhadap cek tersebut? Sehingga sampai kepada akaun Lim Guan Eng. Sebab dalam kes yang dikatakan dia bagi kepada Najib, dia kata dia bagi tunai. Yang dikatakan dia bagi kepada Lim Guan Eng, dia bagi dalam bentuk cek. Jadi kalau ada bentuk cek, sepatutnya benda itu clear. Simple dan mudah untuk dibuktikan. Cek dimasukkan, masuk dalam akaun Lim Guan Eng dan terdapat aliran maksudnya money trail dekat situ, aliran wang dekat situ. So it's going to be easy for the prosecutor to prove. Cuma agak menarik sebab sampai setakat yang saya baca ini, dalam kes ini belum dibawa adakah cek 2 juta yang disebut oleh Zarul itu telah pun ditunaikan atau tidak. That is something yang interesting untuk kita nak lihat. Dan membawa kepada persoalan seterusnya, apa jadi kes terowong Lim Guan Eng ni? Aku tengah baca. Kes terowong Lim Guan Eng sedang berlangsung sekarang ini. Masih lagi on trial. Masih lagi on trial. Tapi yang dulu dibebaskan tu apa is? Itu representasi kepada benda-benda yang lain. Kes yang utama masih lagi on trial sekarang ini. Okay. So kita tunggu nanti. Kita akan tunggu apa orang kata bagaimana perkara tersebut, apakah yalah dia akan sekejap. Okey. Okey, saya tambah sikit sebab dalam bahasa Malaysia dia tak tulis yang ni. It is the defense team contention adalah apa yang disebut oleh peguam ataupun pasukan pembelaan. There has been a separation of evidence due to witnesses such as Ibrahim allegedly saying in the Shah Alam court that the 2 million was for something else, while in Kuala Lumpur court trial he had last year testified that Zarul told him the money was a bribe for Lim. In the course of graft trial against Lim, Zarul had previously testified, among others, that he was shocked when Lim asked him for 10% from the controversial undersea tunnel project. Before the criminal court, former finance minister facing 4 graft charges. Okay. Dia ada seseorang bernama Ibrahim mengatakan dalam mahkamah Shah Alam bahawa 2 juta itu rasanya di Ibrahim ni yang sepatutnya tukang bagi duit tu. Dia kata duit itu untuk benda lain.
untuk benda lain. Tetapi Zarul mengatakan dalam mahkamah apa orang kata Kuala Lumpur bahawa itu untuk menyogok Lim. But pointnya adalah kata-kata itu tak cukup. Dia mesti ada money trail dia. Macam kes Zahid Hamidi itu kan. Bahawa 3 orang tu kata kami telah memberi wang sejumlah berapa puluh juta. Bukan yang 42 kes DNA tu. Yang kes sebelum itu. Yang dibebaskan pada zaman Perikatan Nasional. Tetapi tidak boleh dibuktikan secara orang kata apa, secara timeline dia bahawa duit itu diserahkan kepada Zahid. Dan dia didapati tidak bersalah dan dilepaskan. Daripada kes UKSB. Bukan kes akal budi yang UKSB. Dan beliau dibebaskan kalau tak silap saya pada tahun 2021. Masa zaman Perikatan Nasional berkuasa. Now, cerita 3R ni tuan-tuan. Cerita 3R. Race, religion dan sebagainya ni. Race, royalty dan religion ni. Saya nak bawa cerita ni. Kes 3R. Menteri berat sebelah cuma sebut pembangkang Afnan. Pemimpin PN menyifatkan penjelasan Menteri Dalam Negeri mengenai kes melibatkan agama dan kaum dan raja sebagai berat sebelah. Afnan Hamimi Taib Azmuddin berkata ahli parlimen terkejut apabila Saifuddin tidak menyebut kes melibatkan pemimpin kerajaan. Kita juga heran kenapa tidak sebut pemimpin daripada PHBN. Ia juga menyebut 3R. Ahli parlimen Lim Guan Eng misalnya yang mendakwa kalau PN diberi peluang memerintah, kuil akan dirobohkan. Ini dah dijawab. Itu bukan yang dimaksudkan. Dia sebut dinafi kenyataan itu. Tetapi apa tindakan pihak berkuasa? Kenapa tidak disebut contoh tadi? Ini contoh double standard. Hanya salahkan ahli parlimen pembangkang tetapi melibatkan PHBN tidak disebut katanya. Baik. Dalam kes, okey, saya baca dulu yang disebut oleh Saifuddin. Saifuddin perjelas kenapa Muhyiddin diseret ke 3R. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution membidas bekas Perdana Menteri kerana mendakwa polis tidak mempunyai SOP yang jelas dalam isu berkaitan dengan 3R. Ini berikutan Muhyiddin berkata ketika bercakap di Dewan Rakyat hari ini mendakwa polis akan memanggil sesiapa saja yang bercakap mengenai isu 3R tanpa mengira konteks. Pengurusi PN itu berkata dia takut untuk bercakap sekarang setelah mendakwa dirinya dipanggil oleh polis sebanyak 5 kali mengenai kes 3R. Saya ada dengar ucapan ini tuan-tuan. Ucapan yang Muhyiddin sebut ini. Bagi saya dia misleading. Yang dimaksudkan oleh polis tersebut, Ketua Polis Negara, apabila anda menyebut 3R, maksudnya artinya dalam menyebut 3R itu berkonotasi untuk ke arah merendah-rendahkan 3R tersebut. Royalty, race, religion. Dan akan ada masalah. Tetapi kalau nak sebut 3R, contohnya nak memuji Yang di-Pertuan Agong ke, contohnya nak apa orang kata kita sebagai kaum hendaklah bekerjasama ke, itu tak ada masalah. Itu saya kata dia apa orang kata misleading. Nah, dia bukan misleading ni sebab dia tak faham. Bukan dia tak faham. Tapi dia sengaja untuk mislead tu sebab dia tahu dia bercakap benda yang sebenarnya memang damaging dan memang bersifat 3R. Saya ambil contoh. Dakwaan berkaitan kristianisasi antara siasatan kes 3R terhadap Muhyiddin. Tuduhan kristianisasi dikaitkan dengan Pakatan Harapan oleh Muhyiddin Yassin pada November lalu antara 104 kes disiasat polis berkaitan dengan isu 3R, kata Menteri Dalam Negeri. Saifuddin berkata kerajaan tidak pernah menghalang sesiapa sahaja untuk bercakap mengenai bangsa dan agama, tapi bukanlah sehingga ada laporan polis dibuat. Baik. Nah, kita dengar ucapan tersebut dan harap tuan-tuan, kita nilai sendiri. Adakah ini dikonsider sebagai 3R atau bukan? Alright. Yang penting sekarang ini ialah saya nak jelas sikit ialah apa yang kita tawarkan sebagai Parti Perikatan Nasional. Saya fikir bab politik tadi Tan Sri Tok Guru dah sebutkan. Dia punya keputusan akhirnya jangan pilih Barisan Nasional dan jangan langsung sentuh dan pangkah Pakatan Harapan. Bahaya besar. Pakatan Harapan bahaya besar. Saya baca baru pagi tadi lepas subuh ada satu video seolah ni kumpulan Yahudi. Dia bercakap tentang Malaysia sekarang. Dalam kumpulan tu dan doa dia dan macam-macam cara nak minta supaya Malaysia jatuh ke tangan
pihak pembangkang yang menaja kumpulan Yahudi dan juga Kristian. Bagi saya ini bahaya. Apakah bermakna akan berlaku proses kristianisasi? Dan kita dah dengar cerita ini bukan? Di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, kalau ada gereja hari Ahad, ada juga orang-orang Melayu pergi ke sana. Rupanya dah masuk Kristian. Itu saya tak fikir berkembang dengan pesat. Pasal sebahagian besar kita ni adalah orang Islam. Tetapi agenda puak dan kaul-kaul sebegitu inilah tidak lain tidak bukan satu hari niat mereka ialah untuk mengambil alih Malaysia ni menjadi satu daripada koloni dia. Itu satu daripada strategi jangka panjang. Mungkin tidak dilihat waktu kita ini, tapi mungkin tidak berapa lama. Kalau kita tak berhati-hati dan berjaga-jaga, boleh terjadi. Na'udzubillah min zalik. Okey. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar sendiri apa yang dia kata. Dia ada dua tadi. Jangan undi Pakatan Harapan. Kerana saya tertengok satu video. Bagaimana ada satu kumpulan Yahudi. Actually bukan Yahudi. Itu kumpulan Kristian. Berdoa supaya pembangkang menang. Nah tuan-tuan. Mana-mana kumpulan agama nak berdoa. Tak ada masalah. Orang Kristian nak berdoa ke, orang Hindu nak berdoa ke, orang Buddha nak berdoa ke, orang Islam nak berdoa ke supaya satu-satu kelompok itu menang, tak ada masalah. Apa isu dia? Adakah menjadi satu masalah kepada mana-mana kelompok agama nak berdoa supaya satu kelompok ini menang? Saya tahu ada contohnya, ada di kalangan orang bukan Islam mendoakan saya. Terima kasih saya ucapkan. So adakah itu ada membawa konotasi saya membawa agenda yang bukan Islam? Orang mendoakan kita dalam apa agama sekalipun, itu adalah hak mereka. Itu yang pertama. Tetapi itu bukan tuduhan tu. Tuduhan yang kedua. Tuduhan kedua apabila dia menyebut, dia mengatakan inilah agenda kristianisasi yang ni dia bawa untuk nak mengkristenkan orang Melayu di dalam negara kita. You see? Dan dia bagi contoh di Petaling Jaya, dia bagi contoh di Kuala Lumpur, dia bagi contoh. Orang Melayu pergi ke gereja. Dah kafir dah orang Melayu. Dah murtad dah orang Melayu ni. Seolah-olah sedemikian. Nah, konotasi itu saya faham. Dia nak kaitkan bahawa Pakatan Harapan equals to orang kita. Dia nak takut-takutkan. Ini dipanggil politik, apa orang kata? Politik menakut-nakutkan. Ini politik yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin. Dan benda ini adalah perkara yang dulu UMNO bawa. Sekarang ini Bersatu bawa. Sekarang ini PAS yang bawa. Agenda menakut-nakutkan ini adalah kaedah mereka. Dia bukan cerita polisi. Dia bukan cerita tentang bagaimana kita nak memajukan negara. Dia bukan cerita bagaimana kami lebih baik daripada Pakatan Harapan. Dia bukan cerita lebih baiknya, bagaimana baiknya saya memerintah. Kalau sebelum ini tak ada. Dia tak cerita itu. Tetapi dia cerita benda yang menakut-nakutkan. Dan benda yang menakut-nakutkan ini tuan-tuan adalah satu benda yang sangat efektif. Sangat berkesan sebenarnya kalau kita nak, orang kata apa, nak menang, meraih undi. Dan trigger emosi. Itu perkataan dia. Trigger dia emosi. Itulah jadi 3R tu tadi. Jadi akhirnya orang Melayu akan bersangka buruk kepada orang Kristian. Orang Kristian akan bersangka buruk kepada orang Islam. So sangka-sangkaan buruk ini akan menimbulkan apa? Pergaduhan. Hanya kerana apa? Ada seorang pemimpin berkata demikian. Yang Melayu, yang jahil, yang bodoh, yang dungu akan percaya. Betul lah. Habislah orang Melayu kita. Dan saya jumpa tuan-tuan. Saya jumpa orang Melayu kita sendiri kata, kau masuk PKR Is. Kau tahu kau orang masuk PKR ni, habis kita orang Islam semua nanti. Orang Melayu kita ni akan kafir. Dia kata, bukan orang Sarawak lah, orang Semenanjung. Saya kata, bang, abang pernah baca Bible bang? Apa aku nak baca Bible, dia kata. Saya ni orang Islam bang. Majoriti dalam kelas saya adalah Kristen. Tiap-tiap minggu dia orang the mass. Orang sebelah saya baca Quran, dia baca Bible bang. Sampai sekarang Alhamdulillah Islam lagi saya ni. Takkan senipis itu abang punya iman. Dia baca Bible, saya baca Quran. Saya tetap Islam. Tak ada masalah pun. Takkan senipis itu iman kita.
Adakah serapuh itu agama kita sampai kita tak boleh berhujah? Sampai kita tak boleh bakar? Sebab apa? Sebab apa abang cakap macam tu? Saya tak kata macam tu lah. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab itulah akal yang nak ditempelkan oleh PAS tadi. Supaya dan ditempelkan oleh geng-geng bersatu ni. Iaitu akal cetek dan akal pendek. Dan akhirnya mereka bercakap dengan emosi, bukan hujah. Padahal Al-Quran sendiri sebut ud'u ila sabili rabbikal bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berbicaralah dengan mereka dengan dengan hikmah dan berbicaralah dengan mereka kepada mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu ayat Quran sebut. Tetapi akhirnya kita ni apa tuan-tuan? Oh, tak ada sentimen. Semua main sentimen. Dan sentimen itu, apa yang boleh membawa kemajuan kepada rakyat? Tak ada. Sentimen itu tak membawa apa-apa kemajuan kepada rakyat pun. Tetapi sentimen itu yang mereka mainkan sebab itu benda yang mudah nak jual. Orang dia mudah nak percaya. Dan walaupun mereka tak bayar hutang, tak ada masalah. Kita baca. Pencetak harakah geram, PAS bermewah tapi lihat bayar hutang. Setelah hampir 4 tahun laporan Malaysia Kini, berhubung hutang mencetak lidah rasmi PAS, iaitu harakah, bekas syarikat pencetaknya sekali lagi membangkitkan kegagalan parti itu dalam melunaskan hutang yang tertunggak. Pengurus NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd, Husil Jan berkata, rasa geram melihat PAS dan sikap kepimpinannya yang didakwa bermewah-mewah namun gagal mengambil tanggungjawab membayar hutang harakah. Mereka pakai kereta mewah, boleh buat muktamar di IDCC Shah Alam dengan bayaran sudah tentu mencecah puluhan ribu ringgit. Tetapi soal hutang mereka tak ambil untuk diselesaikan. Saya tambah lagi, siap boleh bagi duit kepada pengundi. Wallahi kami akan undi PAS. Sudah hampir 7 tahun hutang tertunggak, tak dibayar sepenuhnya, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Untuk rekod sekitar 2019, Malaysia Kini pernah melaporkan isu hutang membabitkan harakah dan pencetak berkenaan. Ia membabitkan hutang harakah dengan 2 syarikat iaitu Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd, Angkatan Edaran dan NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd. Angkatan Edaran sudah muflis. Allah, muflis dah member tu. Dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Resources sebagai pengganti dan terus mencetak harakah pada ketika itu. Syarikat dah bankrupt, tak payah bayar. Bagaimanapun hutang harakah dengan Angkatan Edaran telah muflis lebih banyak sehingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding hutang dengan NAJ yang hanya lebih kurang 600,000. Husin berkata PAS dan harakah enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Edaran atas alasan syarikat itu telah gulung tikar, tuan-tuan. Menurutnya, syarikat tersebut menanggung beban hutang dengan pembekal kerana harakah tidak mahu menjelaskan hutangnya. Dalam keadaan ekonomi yang sukar ini, kita perlukan sumber keuangan segera sebagai modal pusingan untuk teruskan perniagaan. Pemimpin PAS kononnya mengaku mengikut Al-Quran, hadis, ijma' ulama' sebagai panduan. Tetapi sebaliknya menggunakan hukum sekular dan mengenepikan hukum Islam kerana enggan bayar hutang, bidasnya. Sementara itu, peguam mewakili NAJ Resources Putra Taulan Rasul ketika dihubungi berkata, pihaknya sudah mengemukakan tuntutan terhadap PAS, Sejak Agung Taqiyuddin dan penerbit harakah iaitu Galeri Media Serba Nikah Sdn Bhd. Pihak kami juga sudah memfailkan permohonan penghakiman terus kepada mahkamah dalam usaha menyelesaikan tuntutan anak guam dan menunggu keputusan mahkamah, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kini sedang menghubungi pihak PAS dan harakah bagi mendapatkan respons mereka. Ini adalah artikel yang ditulis pada tahun 2019. Pencetak masih harapkan harakah lunaskan hutang. Kemudian ditulis PAS, jika PAS faham erti tanggungjawab, sudah tentu hutang harakah dibayar. PAS ternyata gagal menguruskan keuangan dengan baik kerana gagal membayar hutang pencetak walaupun sudah berlarutan selama 7 tahun, kata ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Faiz Fazil. Menurutnya, rintihan pencetak itu yang menuntut hutang sehingga terpaksa membawa kes ke mahkamah juga menunjukkan PAS tidak prihatin terhadap kebajikan rakyat. Sudah pasti kos pencetak telah dikira dalam kos penerbitan harakah. Peliknya, hasil jualan tidak pula digunakan membayar tuntutan. Ini sebaliknya
sikap tidak bertanggungjawab terhadap rakyat kerana syarikat tersebut sudah pasti menyeramai pekerja yang makan gaji dengan mereka. Jika PAS faham erti tanggungjawab berprihatin, sudah pasti mereka membayar tuntutan pencetak. Isu dia tuan-tuan macam ni. Dia tak bayar hutang, tu je isu dia. Kan, kadang-kadang kita terfikir kan, sembang serban kat kepala kan, jubah, cakap tentang Islam kan, degar-degar ni memperjuangkan rakyat, kita akan jadi pemerintah yang baik. Tuan-tuan, kalau yang duit tu pun dia tak mampu bayar, dia nak tabir negara macam mana tuan-tuan? Saya nak tanya ni, kalau hutang harakah tu pun dia tak mampu nak bayar, macam mana PAS nak tabir negara? Kalau ekonomi yang basic, kalau akaun yang basic itu dia tak mampu nak bayar, macam mana dia nak tabir negara? Saya nak tanya ni, mana orang bijak pandai dalam PAS ni? Tuan-tuan, ni nak cerita. 1.4 juta dibayar oleh Hadi kepada Claire Brown. Claire Rucastle Brown untuk langsaikan hutang ataupun tuntutan daripada settlement. 1.4 juta. 600,000 tak mampu bayar, tuan-tuan. Mat Minah Saleh yang korang kata kafe tu pun dia bayar harakah ni. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Alah, orang Islam ni halal je lah. Mu nak bayar hutang ke mu nak Islam? Begitu dia memperkotak-katikkan orang Islam, tuan-tuan. Dan ada hadis mengatakan, kalau kita tak bayar hutang ni, roh kita di antara langit dengan bumi selagi hutang itu tidak dijelaskan. Tak, nak cerita bab ni orang PAS lebih tahulah. Orang PAS lebih tahu tentang benda ni, tuan-tuan. Ni, bercakap soal ni, nak jadi pegang negara, nak memerintah, kita akan jadi pemerintah yang lebih baik. Hutang yang simple macam tu pun tak boleh nak bayar. Bukan kita cerita juta-juta, 600,000. Tak, mana pergi duit yang diorang belanjakan jutaan ringgit sewaktu pilihan raya. 1.4 juta dia boleh bayar Claire Rucastle Brown, dia boleh bayar yang dituduh orang kafir tu. Orang Islam dia tak mampu nak bayar, tuan-tuan. Orang Islam dia tak nak bayar. Bukan tak mampu, tak nak. Tuan-tuan baca sendiri kenyataan tadi. Kenyataan daripada bekas pencetak tu tadi, NAJ. Bila mana dia PAS diminta membayar hutang angkatan edaran tu. Dia kata apa? Dah bankrupt tak payah bayar. Kan PAS kata tadi. Tuan-tuan dengar kan saya baca. Dia kata apa? Kita baca. Hussein berkata PAS dan Harakah enggan membayar hutangnya dengan angkatan edaran atas alasan syarikat itu telah gulung tikar. Sebaliknya, apa alasan pemimpin PAS? Dia kata, ni, bahagian-bahagian ni kita dah hantar dah surat harakah ni. Tapi tak ada yang bayar kita lagi. Ada yang tak bayar bertahun-tahun dah. That is not their problem. Kamu tak boleh kutip duit ke apa ke, itu bukan masalahnya. Hutang kamu 600,000 je. Kutiplah Milo tu bayar. Kan? Itu yang 600,000 NAJ tu, yang edaran sebelum tu jutaan ringgit tak dibayar. Tuan-tuan, ini yang korang percaya boleh perintah negeri. Patutlah Kelantan tu jadi macam tu. Patutlah Kedah tu jadi macam tu. Patutlah Terengganu jadi macam tu despite ada royalty. Saya ada satu berita kawan saya daripada Langkawi hantar tadi. Saya nak share pada tuan-tuan ni. Ni cerita pasal pemerintahan juga ni. Okey. Saya suruh dia ambil gambar. Projek pembangunan Langkasuka Village bermula 2022 dan dijangka siap Ogos 2023. Ini dah Oktober. Ogos 2023 dikatakan akan siap. Ogos 2023. Wydad Business Group
melalui anak syarikatnya, Langkah Sukar Sdn Bhd menganjurkan Majlis Pajak Tanah 23 Oktober 2022 untuk memulakan kerja pembangunan fasa 1. Majlis Pajak Tanah dirasmikan oleh Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi menandakan permulaan pakej pembangunan bernilai 40 juta yang disasarkan siap pada 3 Ogos 2023. Setakat yang kawan saya periksa, dia kata belum ada lagi. Tapi saya kata, saya tak puas hati, saya minta dia ambil gambar. Nanti dia akan ambil gambar, kita akan share benda ni, tuan-tuan. Kita akan share, insyaAllah. Jadi, benda basic macam tu pun dia tak ada nak settle, tuan-tuan. Macam ni nak perintah negara, kan? Macam ni nak perintah negara. Thank you, Diana Anwar. Selalu bagi saya RM1.90. Macam ni dia nak perintah negara? Tak. Sebaiklah PAS tak memerintah sekarang ni, tuan-tuan. Kalau tidak, jahanam negara kita. Janam. Salah lagu. Sekian daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. #VPN Virus Perikatan Nasional. Nasib baiklah Tuhan tak bagi mereka memerintah, tuan-tuan. Kalau tidak, basah kepala lencun kita. Pengikut dia kena kencing. Dengan kita-kita sekali, PAS akan kencing. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat istirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan.